Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Cikgu Hazim di dalam Matematik KSSM baharu. Kita teruskan bab kita iaitu bab 9 dengan contoh soalan. Dan untuk soalan ini adalah contoh soalan yang susah sedikit ya. Alright, untuk soalan susah sedikit je. Alright, jadi kita teruskan kepada soalan. Fatimah menghantar surat permohonan kerja ke 3 buah syarikat. Kebarangkalian Fatimah mendapat penawaran daripada syarikat X, Y, Z masing-masing. Ini adalah mendapat tawaran. Dia dapat tawaran 3/5, 4/9 dan 5/12. Hitung kebarangkalian Fatimah mendapat penawaran daripada mana-mana 2 syarikat, sekurang-kurangnya 1 syarikat. Jadi, kalau keadaan macam ni, kita kena tengok satu persatu dulu dan kena listkan. Kalau kebarangkalian dapat tawaran, kena listkan kebarangkalian tidak dapat tawaran. Okey, cikgu tulis di sini dapat tawaran, tak dapat tawaran. Oops, besar sangat. Sorry. Dapat tawaran, tak dapat tawaran. Okey. Jadi, kalau untuk X pula, syarikat X, kalau dapat tawaran berapa kebarangkalian dia? 3/5. Kalau tak dapat, 2/5. Syarikat Y. Dapat tawaran 4/9. Tak dapat 5/9. Kalau Z pula kat sini 5/12 dan yang tak dapat 7/12. Alright, jadi kena main simbol dapat tak dapat lah atau correct macam ni ataupun pangkal macam ni lah. Alright, so ini kena main dengan simbol. Okey, lagi bagus kalau main dengan simbol. Mana-mana 2 syarikat. Okey, bila kata mana-mana 2 syarikat, senang cerita dia dapat 2 syarikat daripada 3 syarikat lah. So mana-mana 2 syarikat di sini, cikgu labelkan ni syarikat X, ni syarikat Y, ni syarikat Z. Dia kata mana-mana 2, ada beberapa situasi. Situasi pertamanya adalah X dapat, Y dapat, Z tak dapat. Yang situasi kedua, X dapat, Y pula tak dapat, tapi Z dapat. Situasi ketiga, okay, X tak dapat, Y dapat, Z dapat. Alright. Jadi, ini adalah kebarangkalian dia yang boleh jadi. Jadi, macam mana nak kira? Cikgu tulis di kebarangkalian di sebelah kiri sini. Ingat ini bracket, bracket. Ini bracket, bracket. Dan ini pula bracket, bracket. Dan kesemua di dalam bracket kita darab, dan kita darab dia. Kalau X dapat, apakah kebarangkalian dia? Kebarangkalian untuk X dapatlah 3/5. Jadi ialah 3/5 darab dengan Y pula dapat. Y dapat berapa? Y dapat 4/9. Dan darab dengan Z tak dapat. Z tak dapat 7/12. Okey, ini adalah untuk situasi pertama. Situasi kedua. X dapat 3/5. Kemudian Y tak dapat. Y tak dapatlah 5/9. Darab dengan 5/9. Darab lagi dengan Z dapat. Z dapat di sini adalah 5/12. Okey, sorry ya, cikgu main slide-slide di sini. Alright, minta maaf ya. Alright, tak apa. Adik-adik boleh pausekan dulu untuk cuba buat dahulu ke ataupun macam mana. Kemudian di sini X tak dapat. X tak dapat 2/5. Darab dengan Y dapat dan Z dapat, iaitu 4/9 darab dengan 5/12. Alright, jadi kesemua dalam bracket ni kita darab, tetapi yang luar ni kita tambah dan tambah. Okey, akan banyak sedikit lah. Okey, akan banyak sedikit. Jadi, kena buat satu persatu. Alright, jadi cikgu tekan dalam kalkulator cikgu sekarang. 3/5. Alright, adik-adik boleh pun tekan juga bahagi dengan alright, quite panjang ya di sini ya adik-adik. Sabar ya. Yang pertama di sini cikgu dapat 7/45. Okey, yang pertama di sini cikgu dapat 7/45. Yang kedua pula 3/5 darab dengan 5/9 darab dengan 5/12. Cikgu dapat 5/36.
Okey, dan last sekali adalah 2/5 darab dengan 4/9 darab dengan 5/12. Cikgu dapat 2/27. Jadi tambahkan ke semua yang di sebelah kanan ni, tambahkan saja. Kesemuanya sekali adik-adik akan dapat jumlahnya adalah 199/540. Itu adalah jawapan akhir dia untuk soalan yang pertama. Okey, sebab tu cikgu cakap di sini ni susah sedikit saja, Alright, tapi adik-adik kena listkan macam ni. Bila adik-adik listkan baru adik-adik akan faham. Soalan seterusnya, sekurang-kurangnya satu syarikat. Apabila dia kata sekurang-kurangnya satu, X dapat, Y tak dapat, Z tak dapat. Tetapi kalau nak listkan satu-satu banyak Bila X dapat, Y tak dapat, Z tak dapat. Y dapat, X tak dapat, Z tak dapat. Memang banyak. Okey, memang sangat-sangat banyak. Jadi, kalau nak mudah, dia kata sekurang-kurangnya satu, senang cerita, kalau ada saja perkataan sekurang-kurangnya, adik-adik kena buat satu tolak bukan keadaan. Alright, satu tolak bukan keadaan. Apa maksud dia? Jadi dalam keadaan ni, satu bukan keadaan dikata sekurang-kurangnya satu. Jadi apa kata cikgu buat bukan keadaan kesemua tak dapat? Jadi senang di sini, satu tolak semua tak dapat. Jadi jalan kerja dia satu tolak dengan semua yang tak dapat di sini, iaitu 2/5 darab dengan 5/9 darab dengan 7/12. Okey, iaitu darab ke semua inilah. Jadi bila darabkan semua, dia akan jadi satu tolak dengan, okey, darablah, adik-adik kena darab, tekan dalam kalkulator. 2/5 darab dengan 5/9 darab dengan 7/12. Jadi 1 tolak 7/54. Okey, 1 tolak dengan answer, akan dapat jawapan dia adalah 47/54. Itu adalah jawapan dia. Alright, jadi ini adalah contoh soalan yang susah. Jom kita tengok soalan yang seterusnya. Big cow. Okey, ni soalannya memang panjang sedikit. Alright, tapi kena faham satu persatu lah. Alright. Kotak R mengandungi 5 biji. Ada berapa biji? 5 biji guli merah dan ada 7 biji guli hijau. Okey, 7 hijau lah, 7H. Okey, senang label. Dan manakala kotak T pula, kotak T ada 4 biji guli merah dan 8 biji guli hijau. Jumlahkan dia ada berapa? 12. Jumlahkan dia ada 12. Sekiranya guli itu berwarna merah daripada kotak R, guli itu akan dimasukkan ke dalam kotak T. So, kalau dapat merah sini, akan tambah satu dekat sebelah kanan. Alright, tetapi kalau dapat hijau, dikata di sini, kalau dapat hijau, akan dikembalikan kotak R. Dapat hijau, masuk balik dalam sini. Alright, masuk balik dalam sini. Jadi kita tengok satu persatu. Hitung kebarangkalian kedua-dua biji guli dipilih berwarna merah. Okey. So, untuk jalan kerja dia, dia kata kedua-dua merah, iaitu daripada R merah, daripada T pun merah. Okey, kalau di sini merah, di sini pun merah, kena faham kalau R dapat merah, dia kena tambahkan ke dalam sini. Jadi bila kita tambahkan di dalam sini, dia akan jadi kebarangkalian dia akan jadi lain lah. Alright, bila tambahkan dan nilai pun akan lain. Alright, jadi kalau merah untuk kotak R, apakah kebarangkalian dia? Kebarangkalian dia adalah 5/12. 5/12. Tetapi untuk kebarangkalian daripada T pula, dia akan tambah satu, iaitu tambah satu di sini dan tambah satu di sini. Dia akan jadi 5/13. Okey, 5/13. Jadi cara cikgu apa? Cara cikgu kedua-duanya, kalau dalam kurungan ni kita dapat ni, kita darab dalam kurungan. Jadi 5/12 darab dengan 5/13, adik-adik akan dapat jawapan adik-adik adalah 25/156. Itu untuk jawapan A1. Alright, A1. Kedua-dua biji guli di warna merah. A2 pula. Okey, A2 pula. Alright. Kedua-dua biji guli dipilih berlainan warna.
Kalau dipilih berlainan warna daripada R di sini, okey, cikgu buat di sini sekejap daripada R dan daripada T. Berlainan warna, kalau sini merah, sini hijau. Kemudian kalau sini hijau, sini merah. Alright. Jadi apakah kebarangkalan untuk merah di sini? Kalau untuk daripada kotak R, cikgu sambung sebelah kanan. Kalau merah, di kebarangkalan dia adalah 5/12. Tetapi dia tambah satu ke kotak T, tapi hijau still sama iaitu 8. Jadi dia akan jadi darab dengan 8/13. Sebab apa? Jumlah dia tambah satu. Untuk situasi yang kedua, hijau. Kalau hijau di sini 7/12. Okey, tetapi kalau pilih hijau, dia takkan tambah yang kan seterusnya. Dia takkan tambah ke T. Jadi, untuk merah dia akan jadi 4/12. Darab dengan 4/12. Alright, jadi adik-adik darab saja. Dan kena ingat, dalam kurungan darab, dalam luar kurungan kita tambah di sini. Alright, tambah di sini. Jadi, 5/12. 5/12 darab dengan 8/13, dia akan dapat 10/39. Kalau kat sini pula 7/12 darab dengan 4/12. Okey, adik-adik akan dapat 7/36. Dan tambahkan ini, tambahkan atas dan bawah, jumlah yang adik akan dapat adalah tambah dengan 10/39 akan dapat 211/468. Memang quite banyak lah, tetapi itulah jawapan dia. Okey, itulah jawapan dia. Alright, jom kita tengok kepada soalan yang B pula. Kelas 4 amanah mempunyai 36 orang murid. Sekiranya setiap murid daripada 4 amanah diberi peluang memilih 2 biji guli yang seperti kan nyata di atas, murid yang berjaya memilih 2 biji guli berwarna hijau akan diberi hadiah RM5. Anggarkan kos hadiah yang diperlukan. Okey. Tetapi kena tengok apa warna yang kita akan dapat. Hijau dan hijau. Kena tengok ini dulu. Kalau hijau dan hijau, daripada kotak R dan daripada kotak T. Kalau daripada kotak R hijau, okay, daripada kotak R hijau, dia adalah 7 je. Jadi 7/12 dan kotak T pula berapa? 8/12. 8/12. Ingat kalau hijau dia tak tertambah ke T Alright. Jadi dalam kurungan apa? Darab. Jadi 7/12 darab dengan 8/12. Adik-adik akan dapat 7/18. Dia akan dapat 7/18. Jadi 7/18 di sini kena darab pula. Ini adalah kebarangkalian untuk dapat hijau dan hijau. So, kebarangkalian ini kena darab dengan berapa bilangan orang? 7/18 darab dengan 36. Bila darab dengan 36, adik-adik akan dapat 14 kemungkinan bilangan pelajar yang akan dapat hijau. Ini kemungkinan okay, bilangan pelajar. Tapi dia kata kalau dapat hijau dan hijau, akan dapat seorang RM5. Jadi kalau ke-14 orang ni semua dapat, darab saja dengan RM5. Jadi 14 darab 5, adik-adik akan dapat jumlahnya, jawapan adalah RM70. Ini adalah jawapan untuk soalan macam ni. Memang kuat panjang lah. Alright, tetapi cikgu dah cakap ni soalan susah lah. Alright, jadi cikgu rasa itu sahaja untuk video cikgu kali ini. Alright, kalau ada permasalah boleh tinggal komen di bawah dan sila tekan like, share dan subscribe untuk video-video yang seterusnya. Alright, kalau adik-adik nak join grup Telegram silakan sebab apa grup Telegram kuat aktif dan cikgu akan reply secepat yang mungkin. Okay, kalau cikgu tak boleh reply buat jalan kerja, cikgu akan reply voice note. Dan cikgu akan buat surprise kepada siapa yang dah join grup Telegram. Alright, jadi itu saja untuk video cikgu kali ini dan jumpa lagi. Bye-bye guys.